Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Rafiza dari Rafiza Habibu Crochet. Apa khabar semua kawan-kawan? Harap semuanya sihat ya. Untuk video kali ini saya akan tunjukkan cara mengait sarung hand sanitizer yang akan saya gunakan kaitan teardrop. Jadi yang dah ada ni untuk cubaan saya lah, try and error. Ini dikait daripada bawah ni dan bawa ke atas, dan ini adalah bahagian atas lah untuk kita punya bukaan ataupun tempat hand sanitizer ni keluar. Okey, saya guna hand sanitizer yang ni ya. Tengok dulu. Okey, grip cara dia. Saya guna yang ni hygiene. Jadi kalau ada kat rumah yang ini bolehlah terus boleh buat kan untuk diri sendiri, tak pun boleh dijual kan. Dia punya sarung lah. Okey, kita tengok keperluan. Baiklah, untuk sarung hand sanitizer ni kita memerlukan 3 warna benang. Terpulang pada anda, pilihan anda. Lebihan benang pun boleh guna ya, macam yang ni. Gunting, seterusnya jarum kait saiz 1/0, jarum jahit dan juga sebiji butang. Baik, kita mulakan. Baiklah, kita akan mulakan dengan simpulan ataupun slip knot. Dan ni saya dah anggap sebagai satu ya, satu chain, dan kita perlukan sebanyak 29 chain. 1 2 3 4 5, kait sampai habis. Okey, dah ada 29. Terus saja sambung di chain yang pertama kita, guna sambungan slip stitch lah. Dan chain 3. Maaf. Kita buat 2 chain. Yang bermaksud ini adalah half double crochet. Jadi untuk baris ni, baris pertama ni kita akan buat sebanyak 40 half double crochet. Yang ni kita dah anggap sebagai satu. Terus kait dalam gulung besar ni. 2 half double crochet ya. Tiga, 4 5 6. Cukup kan? Terus 40 half double crochet. Okey, dah ada 40 half double crochet keliling. Kita akan sambung. Kalau anda ingat tadi, half double crochet pertama kita adalah chain 2. Jadi sekarang sambung di chain yang kedua. Slip stitch, dan kita akan bekerja dari sinilah. Okay. Terus dengan chain 3. Satu untuk kerang pertama kita. Dan masukkan lagi 2 double crochet dalam ruang yang sama. Dua. Satu lagi. Okey, 3. Dan chain 1, ulang. Kena tinggalkan 3. Sebelum tu ya, di bawah ni skip 3. 1 2 3. Di sini kita akan masukkan 3 double crochet. 1 2 3. Ini baris kedua
chain 1, terus ulang sampailah ke hujung sini, keliling. Dengan saya dah ada 4 kerang yang ke-10. Kalau keliling ni kita akan ada 10 kerang lah. Chain 1, ngam, kena skip 3 tadi, dan terus sambung di chain yang ketiga di sini. Bersedia dengan benang baru. Kata ni kita kena rajin potong benang ya. Saya belum cuba lagi boleh atau tidak untuk kait tanpa potong benang. Nanti saya cuba kajilah. Okay, slip stitch, chain sekali, potong benang. Okey, kita akan beralih ke warna yang kedua. Saya akan mula di sini ya. Okey. Kalau anda nak simpul boleh simpul, tak nak simpul pun tak mengapa. Saya simpul. Terus bawa ke depan. Dan kita akan mula dengan chain 3. 1, 2, 3. Kalau anda belum mahir boleh rujuk kepada video saya sebelum ni ya. Kat sini pula kita kena guna treble crochet 2 kali lilit. Dan kita akan ambil yang di bawah sini. Ambil yang tengah-tengah. Kalau sini kita skip tadi 3 kan, ambil yang kedua. Okey, kaut je belakang tu. Kaut 1, 2, 3 kali lepas. Dan lagi double crochet 1. 3 chain yang pertama tadi itu adalah double crochet pertama kita. Chain 1. Terus bergerak ke sini. Bawa sama-sama benang yang ni. Jadi dia ada tersembunyi di dalam lah. Double crochet, treble, ambil tengah-tengah sini. Okey. Lepaskan 2 2 2 3 kali. Double crochet. Double crochet ni di ruang yang ni ya. Di sini. Okey, ulang saja chain 1, double crochet di sebelahnya dalam space chain 1. Kita sekarang ni di langkah yang ketiga, step yang ketiga sekarang. Oh sorry. 2 kali lilit, treble. Satu, 2, 3. Okey, double crochet kembali. Terus ulang kita punya kerja kita sampailah ke hujung sini pula. Okey, di hujung baris yang ketiga, kerang ke-10 saya kat sini. Sambung macam tadi juga. Slip stitch. Saya akan tunjuk satu row lagi. Kita habiskan 3 warna kita. Dan lepas tu saya akan biarkan anda habiskan sampai baris yang akan sebutkan nantilah. Okay, warna yang ketiga. Kuning. Kaitan ni memerlukan gandaan 4 ya. Sebab tu tadi saya mulakan dengan 40 untuk kerang kita. Tapak tu terpulang pada anda. Saya buat 29. Kalau anda rasa ketat, boleh sesuaikan ni lah. Tambah lagi 1. Tak perlu banyak, nanti tercabut pula kita punya botol tu. Okay, chain 3. 2 kali lilit, treble crochet. Dan kat sini lagi mudah, ambil yang tengah-tengah tu. Tusuk. Ini tolak ke kanan sikit lah. Sebab nanti kita makan macam keliru pula. Okey, di sini.
tengok belakang. Okey, nampak tak? Itu tadi saya kata kita kena tolak ke kanan sikit yang ni, simpulan tu. Kena lebih ke kanan. Nak memudahkan urusan kerja kita lah. Lepaskan macam tadi juga. Okay. Kita punya double crochet kat sini. Chain 1. Ulang je cara kita bekerja. Okay, dalam ruang ni double crochet 1, treble crochet, ambil yang tengah-tengah di bawah ni, taut ke depan. Okey. Okey, dan terus kaut sampai ke hujungnya. Baik, sambung saja baris keempat kita ni. Mana yang ketiga. Potong benang. Okay, dan anda akan terus kait daripada permulaan kita ni, kerang baris pertama sampailah ke baris yang anda kehendaki. Kalau di sini okay, kita berada di baris ketiga sekarang ya, saya kira kita kena kait kerang ni ulang warna yang kita nak sampailah ke baris 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, 8 di sini, 9 10. Okey, jadi kena baris kerang ni sampailah kira kita 10 untuk kerang. Baik, di kerang kita yang 10, kita sebenarnya dah berada di baris yang ke-11 termasuk dengan yang kita buat 40 half double crochet tadi. Okey, ini yang terakhir baris ke-11 saya. Sambung untuk langkah ke-12. Okey, dah siap sambung. Kalau anda ingat lagi, tadi saya kata kita kena ada 10 baris kan, kita kira lah. 1 yang kerang ni lah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, dan kita kait sebagai penutup bila nanti. Baik, sebagai penutupnya saya akan buat kait keliling half double crochet untuk baris yang ke-12 kita. Macam tadi, mula-mula kita tadi chain 2. Ini adalah pertama half double crochet kita, dan untuk setiap yang kerang kita ni pastikan ada satu half double crochet untuk setiap satu stitch. Jadi kat sini kena ada 3 half double crochet. Dua, 3. Dan di dalam ruang besar juga buat half double crochet, tetapi akan panjang dan capai yang di tengah-tengah ni. Ambil yang tengah-tengah. Boleh juga kalau tak nak half double crochet, mungkin boleh guna double crochet juga. Okey, agak selesa tinggi dia. Okay, habiskan kat situ. Terus untuk 3 half double crochet kita pula. Sini 1
2, 3 kat sini. Dan half double crochet panjang capai di bawahnya. Ambil yang tengah-tengah lah. Terus kait half double crochet sampailah ke penghujung sini. Dan half double crochet yang panjang, kalau betul kiraan anda, ini adalah half double crochet yang ke-40. Okey. Sambung untuk ke baris yang ke-13. Okey, sampai kat situ. Dan baris ke-13 saya akan buat satu, longgarkan sikit ya chain kita ni, yang pertama ni chain, sebab bila kita nak bekerja dengan dia nanti dia jadi terlalu ketat. Okey, di sini chain pertama saya sebagai single crochet, dan kita akan kurangkan single crochet kita sebab untuk beri kesan bukaan sini jadi makin kecil, tak nak terlepas penutup ni, kita kena kurangkan kaitan kita. Okey, ni satu single crochet, kita anggap dia. Kita akan kait sampai 3 dulu. 1 kat sini, 2 single crochet saja untuk ni, 3. Okey, kita dah ada 3 single crochet. Jadi sekarang kita akan kurangkan dia, single crochet kita. Kaut sekali. Yang keempat kat sini, kira-kira kita lah. Yang kelima di sini. Maksudnya daripada 2 dia akan jadi 1. Kalau tak nak keliru, anda kira 3, 4 dan 5 sekalikan. Jadi kat sini ni kiranya 4 dan 5. Sekarang ni kita berada di baris yang ke-13. Ulang kerja kita. Kira-kira kita 1, 2, 3, 4 dan 5. Ingat tu je kita punya cara kira dia lah. Teruskan 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, ulang sampailah anda sampai ke hujungnya sini. Okey, di hujung baris yang ke-13. Okey, tengok ya, yang di hujung ya, kita akan ngam-ngam jumpa dengan kita kurangkan single crochet tadi. 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau anda masih ingat, ni yang terakhir half double crochet kita yang panjang. Okey. Dan seterusnya dari sini kita akan bergerak ke sebelahnya untuk baris yang ke 14. Slip stitch, longgarkan, chain 1 kat sini sebagai single crochet. Okey, di sini sama juga macam baris yang ke-13 tadi, kecilkan di single crochet 4 dan 5. Ini 1, 2, 3, 4
5. Okey, ulang saja sampailah ke hujung, nanti kita jumpa semula. Sekarang saya berada di nombor ketiga untuk single crochet ni, dan tempat kita mesti habis adalah di sini. Saya tak tanda tadi, tapi kita jadikan ni half double crochet panjang ni sebagai penanda kita. Okey, tak jadi masalah kalau dia tak berakhir dengan kita kecilkan 4 dan 5 single crochet sekali. 3 kat sini, 4, 5. Okay. Boleh nampak kan? Kita takkan habis dengan 4 dan 5. Tak jadi masalah. Masukkan 1 single crochet. Okey, ada 2 lagi. Kita akan habis di sini. Okey, kita akan habiskan di sini. Betul-betul di atas half double crochet yang terakhir tadi. Terus potong benang dan buat kemasan di sebelahnya. Okey, jadi kat situ siap untuk bahagian atas botol hand sanitizer kita, dan kita akan beralih ke bahagian bawah untuk tangkai ataupun pemegangnya. Saya kekalkan dengan warna yang sama, saya anggap ini adalah warna utama dia lah. Untuk tangkainya pula, di bahagian bawah ni tempat mula-mula saya tadi, saya akan buat 4 single crochet. Kita terbalikkan untuk sampai ke baris yang ke-28 double crochet. 28 single crochet. Saya akan ambil 4 sahaja kat sini. Okey, anda kena elak betul-betul lah benda ni. Sebab half double crochet ni kalau perhatikan dia 2 ni untuk 1. Jadi 1, 2, saya akan mula di sini. Tarik ke depan. Okey, kita mula dengan kira-kira 1 untuk single crochet kita. Tapi yang ni kita chain je lah dulu. 1, chain longgar. Lepas tu tengah-tengah ni 2. Okey, gap kat sini yang ketiga. Nanti kita boleh tolak dia lah, dia akan jadi rapat lah. Dan yang keempat, 3 kat situ, 4 kat sini. Okey, saya ambil sebelah tu je. Okey, dah cukup 4 ni. Lepas tu chain 1 sebagai single crochet pertama kita. Masukkan di sini ya. Bukan di sini tapi sini. Ni dah kita bawa dia sebagai 1, 2, 3, 4. Ingat ni baris kedua tadi. Kalau belah depan tu, itu adalah untuk baris ganjil kita. Yang ni baris genap lah. Ni single crochet ni, kalau anda mula tadi letak 2 pun tak apa. Saya biasanya saya mula dengan 2, tapi saya cuba nak buat 1. Inilah dia punya susah dia kalau 1. Okey, baris kedua, baris ketiga, chain 1 dulu, dan 1, 2, 3, 4,
4. Okey, ini baris ketiga kan. Terus lagi kait sampailah baris yang ke-28. Baik, saya dah pun siap 28 baris single crochet, 28 kali pusing lah ya. Okey, dan untuk butang pula, bila dah berada di kedudukan ni, kita akan kait sebanyak 6 chain. 2, 4, 5, 6. Okey, dan pusing ini kita akan matikan dia di sini. Slip stitch lah. Okey, dan saya dah macam ni. Slip stitch kita. Standby dulu dengan 1 chain, dan kita boleh cuba butang ni. Okey, boleh. Dan ni kat sini 1, kita akan pusing. Kat sini saya akan letak sebanyak 6 dalam ni. Tak nak letak banyak ya, sebab nanti dia akan jadi lubang tu makin ketat, tak boleh muat. 2 butang tak boleh. 3, 4, 5, 6. Okey, boleh cuba lagi sekali. Okey, mudah je dia boleh masuk. Dan kita potong benang. Tarik je benang ni melepasi. Okey. Baik, saya akan mula untuk menjahit. Ni saya akan terus masukkan jarum saja di sini. Jarum jahit. Jangan pening ya, saya mengait tangan kanan. Selalu saya bagi tahu, saya menjahit dengan tangan kiri. Kalau saya terbalikkan video ni, nanti pening pula kawan-kawan kidal saya. Selalunya kalau yang macam ni, saya akan bawa dia ke bawah dulu. Sebelum tu, bawa dia ke bawah dan ke dalam lah. Ke bawah ni sebab kesan ni dia akan tertarik ke bawah. Kita akhiri dengan pasang butang je lah nanti. Okey, tarik sikit. Terus saja tusuk. Kita tengok belakangnya. Nampak jarum. Nampak tak? Tu ada nampak jarum. Maknanya saya tusuk terlalu dalam lah tu. Tak nak dalam sangat lah. Tengok lagi. Okey, boleh tu. Okey, dan dari sini saya bawa dia naik ke atas. Sebab nak bagi benda ni lagi keras lah. Agak-agak lah je sampai jarum tu nampak di luar. Kalau benang warna yang berbeza dengan tapak dia ni, ketara lah nampak kan. Okay, saya habiskan kat sini lah. Okey, potong benang. Baik, sekarang kita akan jahit butang. Tetapi saya nak ingatkan, kalau anda masih ingat, kita ada 10 kerang kan setiap baris. Jadi benda tu penting untuk kita tentukan di mana center untuk kita letak butang. Okey, kalau di sini kita anggap yang ni lah.
tengah bagi yang ni. Okay. Jadi akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya ambil baris yang kedua ni, kerang pertama kita. Di sini ada 5. Tengok pula di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, maknanya kiri dah kanan dah seimbang. Dengan itu bermaksud inilah tengah untuk kita letak butang kita. Jadi bolehlah kita jahit. Terpulang pada anda lah, mungkin nak jahit di sini atau nak ke bawah sikit ke, tak jadi masalah. Selesa bagi anda, itulah tempat dia. Jahit sudah ready dah. Benar. Okay, yang ni saya tak rapat sebab saya akan ikat nanti. Saya akan ikat hujung-hujung nanti. Sebagai simpul lah. Sekali kat situ. Selalunya saya 3 kali lalu. Teruskan ya. Okey, saya dah jahit butang 3 kali lalu tadi. Dan yang saya kata saya ikat tu. Macam ni lah maksud saya. Ruang kita sempit kan ni. Susah sikit. Okey. Simple je. Dengan benang yang saya lebihkan tadi. Okay, simple je benang kita. Sekali, 2 kali pun dah cukup lah. Okay. Potonglah sikit. Nanti buat kemasan ya. Okey, jadi lepas ni tinggal bahagian untuk kemasan. Sembunyikanlah lebihan-lebihan benang ya. Okey, dan inilah hasilnya sepetang saya usaha untuk video ni. Okey, kalau boleh tengok. Butang ni terpulang pada anda lah. Nak letak di tepi ni boleh. Pusing nak letak dia di tengah ni pun tak jadi masalah, boleh juga. Okey, dan sanitasi anda sedia untuk dibawa ke mana-mana. Baik, kalau anda tengok yang sini saya buat perbezaan ya. Atas bawah dia lain warna. Yang ni yang pertama kali saya buat ni dengan stitch 28 pada tali air 28, tapi pada saya terlalu ketat. Yang ni saya guna kaitan bezel dengan single crochet untuk dua-dua ni. Okey. Itu saja rasanya daripada saya. Selamat mencuba. Terima kasih semua. Assalamualaikum.